Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah lagi hadis tentang keutamaan melaungkan azan. Sebelum ini saya berkongsi hadis keutamaan melaungkan azan meskipun dalam keadaan berkeseorangan. Dan kali ini saya akan berkongsi sebuah lagi hadis tentang keutamaan azan. Moga-moga dengan perkongsian ini kita lebih berani, kita lebih yakin dan kita lebih bermotivasi untuk melaungkan azan apabila kita berada berjauhan daripada mana-mana masjid atau surau sehingga tidak kedengaran azan di lokasi kita itu, ataupun kita berada berhampiran masjid dan surau dan muazzin yang ditugaskan pada ketika itu memiliki sesuatu halangan sehingga dia tidak dapat hendak melaungkan azan, maka hendaklah orang yang berada dekat, yang mengetahui sudah pun masuk waktunya, dia melaungkan azan. Jangan pula dibiarkan begitu sahaja, ya. Baik, kali ini saya berkongsi hadis daripada Sahih Al-Bukhari nombor 573. Jika ikut penomboran Fathul Bari, hadis nombor 608 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza nudiya lis-salati adbara syaitanu walahu duratun hatta la yasma'a ta'zina fa iza qadan nidaa aqbala hatta iza suwiba bis-salati adbara hatta iza qadat taswiba aqbala hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yazkuru hatta yazalla rajulu la yadri kam salla. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dilaungkan azan untuk solat, maka berlarilah syaitan sehingga terkentut-kentut. Ia lari ke satu tempat sehingga tak lagi kedengaran azan. Apabila azan telah selesai, ia kembali. Okey, sehinggalah dilaungkan pula iqamah, maka syaitan lari semula sehinggalah apabila iqamah selesai, maka ia kembali dan menyelinap di antara seseorang itu dan membisikkan ketika orang itu sedang solat, membisikkan, ingatlah perkara itu, ingatlah perkara ini. Syaitan berterusan mengganggu orang yang sedang solat sehingga orang itu tidak ingat lagi berapa rakaat solat yang sedang dilaksanakan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini dapat kita belajari salah satu keutamaan azan, iaitu syaitan lari dan lari bersungguh-sungguh apabila mendengar azan dan juga iqamah. Di sini timbul persoalan, kalau sudah azan, sudah iqamah, syaitan pun kembali mengganggu sehingga seseorang itu teringat ini kerana bisikan syaitan, kerana hasutan syaitan. Bagaimanakah caranya pula untuk melindungi diri sendiri daripada gangguan syaitan ketika sedang melaksanakan solat? Bagi menjawab perkara ini, saya membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada sebuah hadis lain daripada Sahih Muslim, hadis nombor 4083. Jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim, hadis nombor 2203. Hadis yang agak panjang, saya baca terjemahannya sahaja, daripada seorang sahabat bernama Uthman bin Abu Al-Ash. Beliau datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, aku sering diganggu syaitan dalam solat sehingga bacaanku menjadi kacau kerananya. Bagaimanakah cara mengelakkannya?" Maka Rasulullah SAW menjawab ataupun menjelaskan, ya, yang demikian itu adalah gangguan syaitan yang dinamakan khanzab. Kerana itu apabila diganggu olehnya, maka segeralah mohon perlindungan Allah, yakni dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesudah itu meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Yang dimasukkan di sini ialah meludah tanpa air liur. Okey. Kemudian Uthman, sahabat yang datang bertanya itu, menerangkan, setelah aku lakukan yang sedemikian itu, maka dengan izin Allah godaan syaitan telah pun hilang. Demikian hadis daripada Sahih Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini kita dapat pelajari satu cara untuk mengelak ataupun menghindari gangguan syaitan ketika sedang solat, yakni dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebanyak 3 kali, kemudian meludah ke kiri. Poin penting, meludah tanpa air liur.
Kesian jemaah yang sedang bersolat sebelah kita, kita ludah dengan air liur kena dia pula. Jadi auzubillah minasyaitonirrajim, tanpa air liur ya. Jadi inilah cara untuk mengelak ataupun menghindari gangguan syaitan ketika sedang solat, baik solat berjemaah maupun solat di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis pertama yang saya baca tadi tentang keutamaan azan, okey, kita dapat pelajari satu perkara lain, bahawa syaitan lari bersungguh-sungguh. Okey, terkentut-kentut itu ada yang memahami secara hakikat, ada yang memahami secara kiasan, yang bermaksud berlari bersungguh-sungguh daripada azan. Sebahagian orang menggunakan hadis ini sebagai satu cara untuk apa yang mereka sebut sebagai scan. Yang ini apabila seseorang itu mendakwa dirinya kerap mengalami gangguan ataupun rasukan, lalu hendak dinilai, hendak disemak apakah benar ada gangguan, apakah benar ada rasukan daripada jin. Okey, sebab jin apabila dia mengganggu orang, jin yang jahat, ini disebut sebagai jin syaitan. Okey, apa beza syaitan dengan jin? Syaitan ialah sifat, jin ialah makhluk. Syaitan ialah sifat yang derhaka kepada Allah dan ingin mengajak orang ke neraka, dan ia boleh jadi daripada manusia maupun daripada kalangan jin. Okey, jadi apabila ada jin yang merasuk ke dalam seseorang dan dia mengganggu orang itu, ini disebut sebagai jin syaitan. Lalu apakah cara untuk kita mengetahui sama ada benarkah seseorang itu dirasuk oleh syaitan, atau mungkinkah orang itu mengalami gangguan-gangguan lain, gangguan mental ke, penyakit mental ke, ataupun sesuatu keuzuran yang lain. Jadi antara caranya ialah dengan melaungkan azan. Tak perlu panggil mana-mana perawat, tak perlu panggil sesiapa yang khusus, sesama ahli keluarga boleh sahaja melaungkan azan. Atau jika orang itu rumahnya, apartmennya, kondominiumnya berdekatan dengan mana-mana masjid dan surau yang dapat dengar azan, dia dapat menilai dirinya sendiri ketika laungan azan itu sampai ke tempatnya, lalu dia pun dapat mendengar, lalu dia menganalisa dirinya sendiri, apakah dia menjadi lebih tenang, lebih rileks, tak ada gangguan-gangguan itu ketika sedang azan. Maknanya seseorang itu katakan dia mendakwa dirinya dalam suasana gangguan, lalu mendakwa dirinya telah pun dirasuk oleh jin syaitan. Bagaimana dia nak tahu betul ataupun tidak? Okey, maka dia menganalisa dirinya ketika kedengaran azan daripada masjid atau surau yang berdekatan, atau dia memanggil mana-mana ahli keluarganya untuk azan di sebelahnya. Jika dalam tempoh azan itu dia merasa dirinya tenang, relax, tak ada gangguan, bererti memang ada gangguan daripada jin syaitan. Jika sebelum azan, selepas azan sama saja, bererti tidak ada gangguan jin syaitan pada dirinya, baik gangguan luar ataupun rasukan ya. Jika benar ada gangguan, maknanya ketika azan dia merasa dirinya tenang, maka hendaklah dia kerap merawat dirinya dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis-hadis, yang dengan itu syaitan tu bila azan, syaitan tu telah lari, jin syaitan itu telah lari. Bila azan sudah habis, jin syaitan tu akan datang semula tu kembali. Tetapi jika dilihat orang itu orang yang lazim membaca Al-Quran, khasnya ayatul kursi, khasnya surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, melazimkan dirinya dengan membaca surah Al-Baqarah. Kerana apa? Kerana syaitan lari daripada rumah yang dibaca kan surah Al-Baqarah di dalamnya ya. Hadis sahih Muslim juga saya ada sampaikan sebelum ini dalam video yang lain tentang memasuki ataupun petua menghalau syaitan daripada rumah ya. Hadis daripada Rasulullah SAW sahih Muslim yang baginda bersabda, maksudnya janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bacalah surah Al-Baqarah kerana syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maka lazimkan membaca Al-Quran, khasnya surah Al-Baqarah. Jadi perkara-perkara ini boleh dilakukan sendiri tanpa perlu memanggil orang lain untuk merawat rumah atau mendinding rumah atau
sebagainya. Sebab yang penting orang yang merasakan dirinya diganggu, dialah yang mendinding dirinya secara berterusan daripada gangguan jin syaitan. Jika dipanggil orang lain, jin syaitan mungkin lari, dan lari pada saat itu juga, saat itu sahaja. Apabila perawat kembali, jin syaitan pun kembali semula. Akan tetapi jika orang yang merasa dirinya diganggu, dia yang secara berterusan melakukan amalan-amalan yang dibenci oleh jin syaitan, maka itulah cara rawatan yang sebaik-baiknya, itulah cara rawatan yang paling efektif dan paling cost efektif juga. Tak payah bayar orang lain, sendiri yang merawat diri sendiri, ya. Jadi inilah salah satu kelebihan keutamaan azan. Baik, ini yang ingin saya kongsikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.